Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam edisi MG 7.45 malam bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama. 4 kereta mewah iaitu Rolls-Royce Phantom, Mustang, Range Rover dan Audi dirampas dalam ops selat semalam. Merupakan satu penemuan yang disifaikan oleh Suruhanjaya Pecahan Rasuah Malaysia SPRM sebagai mengejutkan. Ini kerana menurut sumber, kereta-kereta mewah itu digunakan oleh seorang pegawai imigresen grade KP19 dan ia adalah di luar kemampuan beliau. Menurut beliau, siasatan mendapati kereta mewah itu didaftar atas nama 2 warga Cina dipercayai ejen pekerja asing Cina yang beroperasi di Malaysia dan 2 ejen lelaki tempatan. SPRM telah mengenal pasti identiti ke-4 warga Cina dan rakyat tempatan terbabit dan sedang mengesan kesemuanya. Menurut sumber juga, salah seorang ejen tempatan membantu menyimpan kenderaan-kenderaan mewah yang digunakan oleh anggota imigresen sebagai balasan upah untuk membuat setting kaunter di KLIA 2. Pengaturan setting kaunter khas itu bertujuan membantu meloloskan pekerja asing atau pelawat asing masuk dengan mudah ke Malaysia. Pengarah siasatan SPRM, Datuk Nur Razlan Muhammad Razali memaklumkan tidak menolak lebih ramai lagi akan ditangkap dan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 16 Akta Suruhanjaya Pecahan Rasuah Malaysia 2009 dan Akta Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan 2001. Ops selat tertumpu kepada siasatan berhubung kes sindiket rasuah, urusan cop palsu di pintu masuk antarabangsa negara dan operasi semalam menyaksikan 4 termasuk seorang pegawai imigresen ditahan bagi membantu siasatan. Perkembangan COVID-19, sebanyak 958 kes baharu positif dicatatkan sehingga jam 12 tengah hari tadi, menjadikan jumlah kes positif pandemik itu di Malaysia adalah sebanyak 52,638 kes, manakala bilangan kes pulih pula 956 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada 958 kes baru pada hari ini, 5 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara dan 953 kes adalah merupakan penularan COVID-19 dalam negara, sekaligus menjadikan kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 di Malaysia adalah 13,221 kes. 3 negeri yang mencatatkan kes tertinggi pada hari ini adalah negeri Sabah iaitu sebanyak 512 kes bersamaan dengan 53.4%. Diikuti dengan Selangor dan negeri Sembilan yang masing-masing melaporkan sebanyak 153 kes iaitu bersamaan dengan 16%. Pelaporan kes positif COVID-19 yang tinggi di negeri Sabah berpunca daripada pertambahan kes bagi kluster-kluster terutamanya kluster Sabaru iaitu 149 kes dan peningkatan pengesanan kes dalam kalangan saringan kontak rapat iaitu 196 kes. Di negeri Selangor dan negeri Sembilan pula mencatatkan jumlah kes yang tinggi pada hari ini disebabkan oleh pertambahan kes dalam kluster-kluster sedia ada dan juga kluster baharu. Jelas benar lagi, hanya 3 kematian direkodkan di Sabah membabitkan warga negara tempatan menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 adalah sebanyak 329 kes. Dalam pada itu terdapat pertambahan 5 lagi kluster baru sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kluster di Malaysia adalah 324 kes. Namun hanya 167 kluster aktif sedang dipantau. Antara 5 kluster yang telah dikenal pasti hari ini iaitu kluster Kasir, kluster Seri Jujur, kluster Ud, kluster Enggur dan kluster Makmur. Berita nasional, seorang pekerja kontrak didakwa di Mahkamah Seksyen Kajang hari ini atas 4 tuduhan merompak, meraba, melakukan hubungan seks tanpa kerelaan dan persetubuhan luar tabi'i terhadap seorang wanita. Tertuduh Menora Hazri Muhammad Arifin, 32 tahun, mengaku tidak bersalah dan memohon dibicarakan sebaik pertuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Muhammad Kafli Cik Ali. Terdahulu, tertuduh yang hadir ke mahkamah memakai kemeja T merah dilihat hanya mendiamkan diri sebaik dibawa ke mahkamah. Mengikut pertuduhan pertama hingga ketiga, Nur Hazri didakwa dengan sengaja melakukan persetubuhan luar tabi'i dan menggunakan kekerasan jenayah dengan meraba seluruh tubuh serta melakukan hubungan seks tanpa kebenaran mangsa yang berumur 31 tahun. Dia dituduh melakukan semua kesalahan itu di sebuah premis Jalan Seri Putra 1/6, Bandar Seri Putra Bangi pada jam 12.30 tengah hari 12 November lalu.
Pendakwaan dikenalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Hairul Ikram Hairuddin dan mencadangkan mahkamah supaya tidak membenarkan suspek diikat jamin dengan alasan melarikan diri dari tahanan ketika mengambil sampel ujian DNA di Hospital Kajang dan mempunyai 4 pertuduhan di Mahkamah Session. Magistrate Muhammad Nur bagaimanapun setelah mendengar rayuan tertuduh mempunyai tanggungan 2 anak kecil, membenarkan tertuduh diikat jamin dengan wang jaminan RM10,000 dengan 2 penjamin. Tertuduh juga dikendaki melaporkan diri di Balai Polis berhampiran sehingga kes perbicaraan selesai dan menetapkan 7 Januari 2021 tarikh sebutan serah dokumen kes dan laporan DNA. Berita politik. Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Datuk Seri Azmin Ali yakin mampu mendapat majoriti lebih besar dalam pilihan raya umum akan datang. Tambahnya, mereka telah membuat persiapan untuk menghadapi PRU akan datang. Katanya dengan rekod sepanjang 8 bulan lepas, beliau yakin Perikatan Nasional mampu mendapat majoriti lebih besar dalam pilihan raya umum akan datang. Dalam pada itu, ketika ditanya mengenai sokongan ahli-ahli parlimen terhadap Belanjawan 2021 yang dibentangkan pada 6 November lalu, beliau berkata tiada sebab ia tidak diluluskan. Katanya tiada alasan untuk ahli-ahli parlimen untuk tidak menyokong Belanjawan 2021 kerana ia dirangka untuk manfaat rakyat serta aktiviti ekonomi di Malaysia. Menteri Kewangan telah mengambil kira pendapat semua pihak untuk membuat pertimbangan. Kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dijangka berhadapan dengan satu lagi cabaran minggu depan apabila ahli parlimen akan mengundi Belanjawan 2021 pada Khamis ini. Sepanjang 2 minggu lalu, ahli-ahli parlimen sama ada daripada pembangkang atau kerajaan menangguhkan sokongan mereka, melainkan perubahan dibuat terhadap belanjawan tersebut. Kegagalan untuk meluluskan Belanjawan 2021 boleh dianggap sebagai undi tidak percaya. Seterusnya, bekas Menteri Pengangkutan Anthony Loke dan DAP digesa untuk tidak mempolitikkan isu tender projek landasan berkembang Lembah Kelang fasa kedua KVDT2. Naib Presiden MCA Datuk Tan Ten Cek berkata, tindakan ahli Parlimen Seremban itu bersama sahabatnya ahli Parlimen Bukit Mertajam Stephen Sim yang tiba-tiba bertindak seperti jurucakap kepada kontraktor Daya Maju Infrastruktur Asia Sdn Bhd DMAIA boleh dipersoalkan. Menurut Datuk Tan Cek, apa yang lebih penting adalah Anthony sendiri mengumumkan penenderaan semula projek KVDT2 pada September 2018. Tetapi kini kenyataan beliau telah berubah sama sekali. Pada Julai 2019 ketika Anthony menjawab soalan ahli Parlimen Pasir Mas daripada PAS, beliau telah mengesahkan surat yang dihantar oleh KTMB kepada Menteri Kewangan ketika itu, Lim Guang Eng, mengenai masalah-masalah yang dihadapi semasa pelaksanaan fasa pertama projek berkenaan. Beliau mempersoalkan jika Anthony maklum mengenai isu syarikat tersebut daripada awal, mengapa Lim Guang Eng tetap memberikan projek tersebut. Tambahnya, Kementerian Pengangkutan kini telah membuka semula bidaan tender terbuka bagi memastikan projek tersebut diberikan kepada syarikat yang layak demi kepentingan rakyat. Berita luar negara, seramai 16 orang terbunuh dalam tempoh 48 jam susulan pertempuran di antara pasukan keselamatan Uganda dengan penyokong pemimpin pembangkang yang ditahan Bobi Wine. Ketua Polis Kampala Moses Kafero berkata hampir 350 orang ditahan kerana menjarah, merosakkan harta benda, mengganggu lalu lintas, merompak dan mencuri ketika merusuh. Jelasnya, angka kematian terkini seramai 16 orang, manakala 45 orang cedera termasuk yang parah. Ketegangan di bandar itu tercetus menjelang pilihan raya Presiden 2 bulan lagi yang dijadualkan berlangsung pada 14 Januari ini. Pasukan Keselamatan Uganda melepaskan gas pemedih mata dan peluru getah terhadap perusuh yang mencetuskan kebakaran, membina sekatan jalan dan menjarah kedai di bandar itu bagi meredakan ketegangan. Bobi Wine atau nama sebenarnya Robert Kyagulanyi yang juga seorang bintang popular adalah calon presiden yang ditahan pada Rabu lalu kerana didakwa melanggar peraturan mengamankan penularan COVID-19 ketika berkempen kerana menghimpunkan ramai orang. Bantahan tercetus pada Rabu lalu selepas polis mengumumkan 7 orang maut susulan penahanan Wine. Wine dilihat menjadi pencabar utama kepada Presiden Yoweri Museveni yang berhasrat mengekalkan kuasanya bagi penggal ke-6. Berita hiburan. Membuka tirai 2021, Nia Lofa akan melancarkan aplikasi gaya hidup Muslim komprehensif The Noor Januari ini. Nia Lofa atau nama sebenar Noor Nia Lofa Muhammad Noor memaklumkan The Noor akan menjadi aplikasi yang mudah digunakan bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. The Noor adalah aplikasi gaya hidup Muslim komprehensif merangkumi semua aspek kerohanian dan kehidupan harian.
di mana fungsi asas aplikasi ini adalah waktu solat, arah kiblat, pemain media Al-Quran serta terjemahan yang dialih suara dalam 5 bahasa iaitu Melayu, Inggeris, Mandarin, Tamil dan Indonesia. Dalam pada itu istimewanya naskah yang digunakan adalah Al-Quran Munjamak Madinah. Sementara itu, sama ada kemunculan denur mengambil ruang pasaran seumpamanya ketika aplikasi Muslim Pro diragui ramai, Nia Lofa menjelaskan denur dibangunkan sejak Julai lalu. Tambahnya, denur tidak ada kena-mengena dengan isu aplikasi Muslim yang hangat diperkatakan itu. Isu aplikasi Muslim menjual data adalah isu yang membabitkan penjagaan hak data pengguna. Mengenai kesahihan laporan membabitkan Muslim Pro, baginya adalah lebih baik diserahkan kepada pihak berwajib. Baik, sekian itu saja di CMG untuk malam ini. Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Saya Nur Ayuni Johari. Assalamualaikum dan salam hormat.